Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Fokus berita. Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Hutan Sarawak JHS berjaya mencapai rekod tertinggi dalam penanaman pokok di seluruh negara dengan hampir 23 juta pokok telah ditanam di seluruh negeri setakat ini. Premier Sarawak Datuk Pati Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Openg berkata JHS telah menanam hampir 23 juta pokok spesies asli daripada jumlah sasaran sebanyak 35 juta pokok. Yang pun target is 35. Kita dah tanam 23 juta. Beliau berkata demikian semasa merasmikan persidangan pemeliharaan hutan 2023 di Kuching pada Isnin. Tambahnya, kerajaan negeri juga memainkan peranan penting dalam menjaga hutan, biodiversiti dan alam sekitar. Jelasnya, usaha itu adalah menerusi pengurusan hutan lestari SFM, sumber hutan dengan amalan pengurusan terbaik. SMM plays an important role in balancing the economic, social and environmental well-being. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut berkongsi mengenai komitmen dan usaha Sarawak dalam aspek alam sekitar di samping mencapai pemberkasaan ekonomi negeri ini. The initiative includes restoring 200,000 hectares of degraded forest areas, certification of 3 million hectares of long-term forest timber licensed area, natural forests, and 230,000 hectares forest plantation by 2035 under the Malaysian Timber Certification Scheme or any other recognized global certification standard such as Forest Stewardship Council. Sementara itu, Sarawak terus menjadi destinasi menarik untuk tumpuan pelaburan asing termasuk dari Republik Korea. Duta Besar Republik Korea ke Malaysia, Yeo Seong Bae berkata negeri ini mempunyai polisi dan pelbagai fasiliti yang mampu memudahkan penglibatan pelabur asing. Katanya perjumpaan beliau bersama wakil syarikat OCIM Sendirian Berhad dan Samsung Engineering khususnya mendapati negeri ini antara lain mempunyai infrastruktur bekalan elektrik yang stabil dan kompetitif untuk keperluan industri. Number one, very stable and competitive power, electricity infrastructure, and also very friendly foreign investment policies. And also, you have a good natural resources and also geographic advantages such as ports. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Bintulu pada Isnin. Yeo Seong Bae tiba di Bintulu sempena lawatan kerja sulungnya ke Sarawak yang antara lain bertujuan memahami faktor-faktor yang menjadikan negeri ini destinasi tarikan pelaburan syarikat global dari Korea Selatan. Dalam pada itu, Duta Besar Republik Korea ke Malaysia itu turut mengutarakan isu-isu yang dihadapi oleh OCIM dalam usaha syarikat tersebut untuk memperkembangkan loji mereka di Bintulu termasuk keperluan lebih banyak bekalan elektrik serta tenaga buruh mahir. Jelasnya lagi, bagi Samsung Engineering pula, isu dibangkitkan berkaitan kelewatan pemprosesan visa. I am sure the Bintulu division and the Sarawak government are interested in making your place very attractive, successful investment destinations for all foreign investors, including Korea. So, in order to make that dream a reality, I hope you will take some actions, necessary measures to address those questions. If that is the case, I am sure more Korean companies have interest and will make additional and new investments to do business here. Terdahulu, Yeo Seong Bae serta rombongan telah melawat ke loji-loji OCIM serta Samsung Engineering bagi mendengar taklimat serta meninjau sendiri perkembangan projek-projek yang dilaksanakan oleh kedua-dua pihak. Selain itu, pihak Lembaga Kemajuan Bintulu BDA turut memberi taklimat berkaitan Taman Perindustrian Sama Laju serta pelabur yang ada di kawasan tersebut. Selepas itu, Duta Besar Republik Korea ke Malaysia berlepas ke Kuching pada jam 7.15 malam bagi meneruskan lawatan kerjanya pada Selasa. Beralih ke Limbang di mana usaha mengukuhkan perpaduan sosial bermula dari rumah dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh ibu bapa kepada anak-anak.
Timbalan Menteri Pengangkutan Merangkap Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah berkata, perbualan keluarga di rumah akan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan masyarakat di luar. Jelas beliau, ia sepatutnya bermula dari unit masyarakat yang terkecil, yakni keluarga di rumah itu sendiri yang perlu memperkasakan setiap anggotanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perpaduan ini bermula daripada bilik, daripada rumah kita. Maka sampai antara negeri dan seluruh Malaysia. Maka perpaduan itu penting. Dari bermula daripada rumah kita. Jadi semasa gawai itu, aku tahu gawai itu adat kita, tapi dalam adat-adat kita itu ada resam kita semua tu sama juga tidak orang Melayu, orang Bisaya. Dalam ada resam kita itu banyak pengajaran yang baik-baik selain daripada ajaran agama kita. Ajaran dalam ada resam kita itu, kalau yang betul itu memangnya selari dengan ajaran agama kita masing-masing. Mesti anaknya hendak apa bertemu, mesti bertemu kalau betul. Beliau berkata demikian semasa program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Ngabang Gawai bahagian Limbang 2023 di Rumah Helen, Kampung Ensurai, Limbang baru-baru ini. Beberapa acara turut diadakan sempena program tersebut, antaranya Pekit Kumang Gawai Kanak-kanak, Pekit Ngajat Kanak-kanak, pertandingan futsal dan sukaneka dan penyampaian sumbangsih gawai kepada warga OKU dan golongan yang memerlukan. Manakala golongan usahawan masa kini mempunyai banyak peluang untuk menjayakan perniagaan yang diceburi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Datuk Talib Zulkifli berkata, agensi-agensi kerajaan telah menyediakan pelbagai insentif dan bantuan untuk para usahawan. Jadi kita tu golongan yang bertuah. Apa sebab sama ada? Kerajaan prihatin, banyak program dan kita ada minat. Dan produk-produk kita laku dah kira tu. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan rasmi Gerai Usahawan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka bahagian Bintulu di Naim Street Mall Bintulu Paragon pada petang Ahad. Program anjuran Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, MySet, dengan kerjasama Majlis Pembangunan Usahawan Bumi Putra, MPUB, bahagian Bintulu itu diadakan dari 9 hingga 11 Jun lepas dan telah berjaya mengumpulkan sebanyak 50 usahawan tempatan yang menjual produk berbagai aneka. Sementara itu, Datuk Talib memberitahu Premier Sarawak telah bersungguh-sungguh membangunkan kawasan Bintulu termasuk memperkenalkan Jepak Jaya yang akan mendirikan 8,300 unit lot kediaman untuk manfaat masyarakat. Katanya lagi, warga Bintulu juga akan mendapat kemudahan setelah Jambatan Kuala Kemenah Jepak siap dibina nanti. Paparan berikutnya. Penjawat Awam Negeri Sarawak, PANS, akan terus berusaha untuk menyediakan serta memberikan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat di negeri ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Pentadbiran Datuk Baklan Bangik berkata, Perkhidmatan Awam Sarawak akan sentiasa mengamalkan semangat One Team Sarawak Civil Service SCS yang merupakan kekuatan untuk merealisasikan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Menurutnya, penjawat awam perlu memberi komitmen yang lebih untuk merealisasikan janji yang telah dibuat oleh kerajaan negeri kepada rakyat. Saya berharap kita akan sentiasa memupuk semangat proaktif and go the extra mile bagi meningkatkan produktiviti kerja dan bekerjasama dalam usaha untuk sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan awam di negeri kita ini. The expectation of the stakeholders is ever increasing, so we have to deliver. Okay, we have to work hard to fulfill the promises that has been made by the government to the people. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2023 yang telah disempurnakan oleh Premier Sarawak di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun di Kuching pada Isnin. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa majlis tersebut turut berharap agar semua penjawat awam terus menggalas tanggungjawab yang telah diamanahkan dalam misi Sarawak mencapai negeri maju menjelang 2030. Sekian edisi tengah hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi tengah hari ini, saksikan sorotan persidangan pemeliharaan hutan 2023 yang dirasmikan oleh Premier Sarawak di Kuching pada Isnin.
#Menjebak Fakta, Salam Mukas.